Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kesempatan ini Allah Ta'ala temukan kita, Allah satukan kita dalam dewan ini untuk kita mempelajari kalam Allah. Moga-moga darajat kita diangkat olehnya. Semisal yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Fa insya-Allah pada malam hari ini, sebelum kita membacakan Al-Quranul Karim, kita akan sama-sama berjalan di atas apa yang telah kita berhenti pada pertemuan yang sudah dalam buku Tajwid Al-Quran. Yang hari ini kita akan sambung pada muka surat 60. Betul? 60 kan? Kalau yang buku satu lagi 61 lah kot. Dia terlebih sikit. Baik, jadi kita masih berada di bawah tajuk yang besar, iaitu bahagian hukum bacaan huruf ra. Yang telah kita nyatakan, ra ni ada keadaan dia jadi huruf isti'la, ada keadaan dia menjadi huruf istifal. Ada waktu dia jadi huruf meninggi, ada waktu dia menjadi huruf yang rendah. Jadinya poin-poin yang telah kita sebutkan bila ra ni akan jadi tafkhim ataupun tebal telah kita bacakan pada pertemuan yang sudah, iaitu ada 5 keadaan. Dan bila ra itu akan menjadi tarqiq, ada padanya 6 keadaan yang kita dah syarah pada pertemuan yang sudah. Jadi pada malam hari ini kita akan sentuh bila waktu ra harus. Makna kata harus diperbolehkan untuk baca tafkhim ataupun tarqiq. Bila ra itu akan kita boleh baca tebal ataupun nipis. Yang pertama, ketika ra bertanda sukun di tengah kalimah, sebelumnya terdapat huruf asal pada kalimah yang berbaris di bawah dan selepasnya terdapat huruf isti'la yang berbaris di bawah. Jadi ini keadaan kita boleh adapkan pilihan. Sama ada nak baca nipis ataupun nak baca tebal. Jom kita sebut contohnya. Kullu firqin. Okey, kalau dengar saya baca tu nipis ke tebal? Kullu firqin. Nipis. Kalau saya baca kullu firqin, baru dia ada bunyi firq. Firq. So bunyinya berbeza. Dia akan lebih menyumbang kepada tebal. Okey, cuba kita baca sekali lagi yang nipis. Kullu firqin. Kullu firqin. Okey, jadi simpan dalam kepala, bila huruf ra bolehnya aku membaca nipis ataupun tebal jika sebelum huruf ra berbaris bawah ataupun mempunyai huruf asal berbaris di bawah dan selepasnya terdapat huruf isti'la pun berbaris di bawah. So kita tak apalah, saya yakin kita boleh jadi tak akan ingat lah kot ataupun susah nak ingat. Tapi once kita terbaca nipis ataupun tebal, dia tak akan bawa kepada lahan. Dia tak bawa kepada kesalahan. Okey, kita tengok yang kedua pula. Ketika ra di akhir kalimah, maksudnya kalimah tu perkataan, dia duduk dekat hujung sekali ra tu. Kerana berhenti mendatang, kita nak waqaf, dia dibaca sukun. Maksudnya ra tu kita nak matikan dia. Dan sebelum dia terdapat huruf isti'la yang bertanda sukun, dan sebelum huruf isti'la tadi itu terdapat huruf daripada asal kalimah berbaris bawah. Okey. Susah ni nak faham. Kalau teori je kita kena tengok pada amali dia. Kita kena praktikal. Okey, sebut sama-sama. Misr. Misr. Ra tu yang tebal. Sod memang kena gemuk dah. Ra atau tebal ataupun nipis. Misr. Kalau Misr nipis. Misr tebal. Cuba baca yang nipis. Misr. Kalau yang tebal? Misr. Tengok yang kedua pula. Ainal qitr. Ni kita nak waqaf tau. Ni cerita dia nak berhenti. So ra tu mesti baris bawah. Sebelum dia, ra tu mesti duduk dekat hujung. Huruf sebelum dia mesti berbaris mati. Dan sebelum huruf berbaris mati tu mesti berbaris bawah. Dan huruf yang bertanda mati tadi tu dia mesti huruf isti'la. Abu Talha ingat lagi huruf isti'la ada berapa? Salah satunya qaf, ada berapa? Huruf meninggi ada berapa?
7. Yang kita biasa sebut kha, sad, dad, ta, za, ghain, qaf. Sad, dad, ta, za, ghain, qaf. So 7 huruf ni dipanggil huruf isti'la. Jadi cara nak baca dia, sama ada tebal ataupun nipis, huruf isti'la tu mesti berbaris mati. Sebelum huruf isti'la itu mesti berbaris bawah. Tak apalah, yang ni kita jarang-jarang dapat jumpa pun sebenarnya. Tapi sekurang-kurangnya dapat input. Kalau orang tanya, ada tak ketika ra ni boleh baca tebal ataupun nipis? Kita boleh bagi jawapannya inilah. Satunya yang kalau dekat atas itu, huruf ra duduk dekat tengah kalimah dan dia bertanda sukun. Sebelum dia ada asal kalimah, huruf asal kalimah, huruf fa tu berbaris bawah, dan selepasnya ada huruf isti'la yang juga berbaris di bawah. So kita boleh baca, kalau nipis bunyi macam mana? Kullu firq, 1, 2, 3. Firqa. Fir. Itu kalau tak ada qaf tu, fir. Kalau kita nak baca tebal, fir. Tapi kena masukkan qaf. Kullu firqa. Sebut-sebut. Kullu firqa. Bezakan yang mana tebal, yang mana nipis. Yang tebal dekat siapa? Yang tebal dekat huruf apa? Ra. Sebab kita tengah bahas huruf ra. Okey? Dan bawah ada kita tengok Misr. Cuba sebut. Tu tebal ke nipis? Tebal. Misr. Nipis. Ainal qitr. Tebal ke nipis tu? Ainal qitr. Tebal ke nipis? Ana baca. Tebal. Kalau kita baca ainal qitr, ter, dia bunyi ter, barulah dia nipis. Kalau dia tebal, tor. Dia ada beza bunyi dia tu. Okey, kita tengok. Tetapi huruf ra yang berada pada kalimah al-qitri diutamakan bacaan tarqiq kerana asalnya berbaris bawah. Dan huruf ra yang berada pada perkataan ataupun kalimah Misr diutamakan baca tafkhim kerana asalnya berbaris di atas. Maksudnya apa dekat sini? Kadang-kala ra itu memberi kesan ketika dia berbaris bawah ataupun berbaris atas. Kalau orang tanya, mana lebih patut dipilih? Nak baca tebal ke? Nak baca nipis? Kita perhatikan ra tadi, dia baris apa? Kalau baris atas kita baca, kalau kita baris bawah kita baca nipis. Settle masalah kita. Faham ke tak faham? Tak, benda-benda ni dia perlu kepada latihan. Dia macam matematik sebiji. Makna katanya macam mana nak berlatih? Memang kena buka Quran, cari kalimah-kalimah begini. Barulah kita dapat bunyikan Misr ataupun Misr. Okey, alhamdulillah. Ada apa-apa soalan untuk bacaan huruf ra? Okey, kat situ yang kita kata diharuskan boleh buat pilihan. Sebab ra duduk kat tengah. Kena bunyi firqa. Okey. Isu dia pada pelajaran ni pada ra tu, bukan pada qaf tu. Sebab qaf kod mana pun memang kena melantun. Sama ada kita baca firqa ataupun firqa. Dia bukan bunyi pada qa tu, bunyi pada tu. Fir dengan fir. Jadi silakan buat pilihan. Sebab dua-duanya jawaz. Jawaz maksud dia apa? Harus. Ya, silakan. Ada soalan lain? Hasri? Jelas semua? Alamak. Subhanallah. Jelas semua? Taib, alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa, nak masuk tajuk baru ke nak baca Quran? Tajuk baru je lah. Satu muka surat je ni, insyaAllah. Baik, kita masuk kepada muka surat 61. Kalau buku yang satu lagi tu muka surat 62 lah. Hukum lam pada lafzul jalalah. Lafzul jalalah maksud dia apa? Kalimah Allah. Jadi orang Arab dia tak sebut kalimah Allah. Orang Arab dia akan sebut lafzul jalalah. Jadi tajuk besar kita yang kita nak sentuh malam hari ini, hukum lam pada lafaz al-jalalah, iaitu Allah. Pada asalnya huruf lam bersifat tarqiq. Tarqiq maksud dia apa, Ikmal? Tarqiq. Nipis. Sifat lam tu nipis. Okey.
Kerana dia adalah dari huruf yang bersifat istifal, dan sifat istifal adalah daripada kumpulan sifat asli yang lemah, maka dia tidak boleh dibaca tafkhim kecuali pada kalimah lafzul jalalah. Allah, cuba sebut. Allah. Dan dia tak boleh baca satu harakat. Dia kena baca dua harakat. Allahu Akbar. Contohnya. Kita tak Allah Akbar. Dia tak kelang kabut macam tu. Okey, tu yang pertama. Dia diberi tanda sabdu serta baris di atas dengan bacaan dua harakat. Ini. Dia juga harus diberi tanda sabdu serta alif kecil di atasnya Allah. Apabila bacaan berhenti pada huruf selepasnya dengan sukun iaitu ha, maka dia boleh dibaca misalkan mad arid lis sukun. Boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Okey, saya nak buat kesimpulan ringkas supaya kita semua dapat faham. Asal sifat lam tebal ke nipis? So dia punya bunyi la, dia tak bunyi lo. Okey? Sifat dia la, dia bukan lo. Tapi ketika dia bertemu ataupun menjadi kalimah alif lam lam ha yang disebut sebagai lafzul jalalah, maka automatik dia menjadi tebal dan cara membacanya mesti dua harakat. Namun kalau kita nak berhenti pada lafzul jalalah ini, kita boleh ada pilihan 2, 4 atau 6 ikut pada kondisi bacaan kita. Bismillah 2, Bismillah 4. Sama juga a'udzubillah. Syarat dia kena tak boleh lah saya saja nak a'udzubillahi minash, tak jadilah gitu. Boleh. Okey, jom kita tengok. Terdapat dua hukum bacaan padanya. Ni sangat mudah lah. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq. Bila nak baca nama Allah Ta'ala ni dengan bacaan yang tebal, wajib dibaca tebal apabila huruf sebelumnya berbaris di atas dan juga berbaris di hadapan. Ada dua keadaan. Okey, kita tengok contoh sama-sama. Masya Allah. Sebut. Okey, kat oh tu, kat ha yang kita berhenti tadi tu berapa harakat? Dia boleh 2, dia boleh 4, dia boleh. Ikut kadar ketenangan kita. Subhanallah. 6. Sekali lagi, 1, 2, 3. Subhanallah. Tu saya saja nak panjangkan supaya kita tahu. Boleh tak aku nak berhenti 2? Boleh tak aku nak berhenti 4 ataupun 6? Jawapannya boleh. Wa innallaha rabbi. Sebut. Kalau saya baca wa innallaha rabbi, betul ke salah? Salah. Lagi salah wa innallah. Lagi tak boleh lah. Kalau orang yang tak dikurniakan kekurangan, wajib ditebalkan. Wa innallah. Tapi kalau jadi macam orang-orang yang lidahnya memang Allah uji, orang India contohnya, Allahu Akbar, itu cerita lain. Itu dipanggil uzur. Bacaannya senantiasa berpahala juga kalau diikhlaskan bacaan kerana Allah. Tapi kalau kita cuba-cuba nak tiru dia, nak ikut dia, tak langsung dianjurkan. Tak langsung dianjurkan. Malah lafzul jalalah ini memang terkenal sebutannya yang diajarkan oleh Nabi SAW memang bunyinya so tak payah baca Allah. Kecuali kita diuji, lidah kita memang kena sebut Allah. Baik, sambung. An a'budallah minallah. Okey, sekarang kita baru menempuh contoh sebelum lafzul jalalah berbaris atas. Dan bila nak baca tebal yang kedua, ketika berbaris di hadapan. Sebelum lafzul jalalah baris depan. Contoh dia, fadlullah. Kalau salah kita baca macam mana? Tu salah. Fadlullah, tu salah. So, kita kena tebalkan. Sama juga macam azan. Allahu Akbarullah. Rullah. Jangan kita rullah pula. Allahu Akbarullah. Salah. Okey, jelas. Wattaqullah. Sebut. Qulid'ullah. Okey, setakat ni ada siapa tak faham? So, bila lafzul jalalah patut dibaca tebal? Jika sebelumnya berbaris atas ataupun
depan. So sebab tu saya kata tajuk ni mudah aja sebenarnya. Kita jangan nak stres-stres. Dan saya yakin setiap kali kita buka Quran pun bacaan kita dah betul dah. InsyaAllah. Tinggal lagi kita tak tahu kenapa aku patut baca tebal, kenapa aku patut baca nipis. Baik, nombor 2. Bila nama Allah patut dibaca tarqiq ataupun nipis? Wajib dibaca tarqiq apabila huruf sebelumnya berbaris di bawah. Senanglah. Contoh dia. Biliqa'illah. Sebut. Jangan illah pula. Tak boleh. Sambung sebelah dia. Illa billah. Qulillah. Min amrillah. Qulillah. Okey, semuanya kita baca dengan bacaan tarqiq nipis. Okey, kita pergi kat bawah dia tulis apa? Syarat lam bersabdu serta berbaris di atas. Wajib dibaca tafkhim atau tarqiq. Juga berlaku pada kalimah Allahumma. Cuba sebut. Jadi bila kita jumpa perkataan dalam Quran Allahumma, tak boleh baca Allahumma. Kena baca terbaik. Contoh dibaca tafkhim pada kalimah Allahumma ni, Subhanakallahumma. Sebut. Okey, kena simpan dalam kepala lah. Sebab banyak jemaah-jemaah ataupun pelajar-pelajar saya di luar sana, dia baca subhanakallah. Sebab dia tak nampak lafzul jalalah dekat perkataan tu. Sebab apa? Jarang baca Quran. Dan kalau kita dengar ada orang baca macam tu, subhanakallah, kita kena tegur dia. Tak betul baca macam tu. Sebab dekat sini Allahumma maksud dia apa? Dia. Allahumma pengganti kepada ya Allah. Jadi ya itu dihazafkan, dibuang dan ditambahkan mim di belakang, diletakkan sabdu di atas mim. Tapi kalau ditanya maksud dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku. Ada gitu, Allahumma. Memang dia ada perkataan khas, pengganti kepada ya Allah, dia ganti dengan Allahumma. Okey, tengok contoh yang kedua. Qalullahumma. Sebut. Ni pun isu dengan kalimah Allahumma tu sahaja. Jadi kalau sebelum Allahumma berbaris atas, kita tebalkan Allahumma. Dan kita tengok bila nak kena baca nipis ataupun tarqiq. Kalau sebelum perkataan Allahumma berbaris bawah. So kita baca macam mana? Qulillahumma. Sebut. Yang salah baca macam mana? Qulillah. Macam mana nak sebut? Dengar pun dah tak sedap dah. So kena berhati-hati. Ya, kita tersenyum pasal kita tahu. Tapi dekat luar, ramai orang masih lagi salah baca. Okey, ada apa-apa soalan tentang hukum lam pada lafzul jalalah? Kak Syariah, okey? Clear? Alhamdulillah. Asri, okey? Jelas? Okey, kita pergi pada muka surat 62. Pada latihan, hukum ra dan lam bersabdu serta baris di atas pada lafzul jalalah. Sebut sama-sama. Sabaru. Okey, semua tutup buku lah. Tutup je lah. Okey, Ibrahimu. Sebut. Tafkhim ke tarqiq? Kita cerita tentang ra dengan lam. So dekat dalam Ibrahim ada lam ke tak ada? Tak ada. Ada ra. So ra itu tafkhim ke patut dibaca tarqiq? Tafkhim maksud dia apa? Tebai. Tarqiq maksud dia? Okey. Ibra betul ke? Ibra betul. So Ibrahimu tafkhim ke tarqiq? Tafkhim, bagus. Qaryatun. Sebut. Qaryatun. Ada lam ke tak ada lam? Tak ada lam, ada ra. Tafkhim ke tarqiq? Sebab ini geng-geng Wahabi ni semua minta dalil ni.
Sebelum ra berbaris atas. Itu isu dia. Ra tadi pula qar. Ra tadi bertanda mati, sukun. So sebelum dia berbaris a, so tak boleh baca qar. Salah. Dia mesti qar yatin, sebut. Minta maaf. Qar yatun. Okey. Yang keempat, firqatin, tafkhim tarkik. Firqatin tarqiq. Sebab apa? Ra sebelum dia berbaris bawah. Yang tadi tu kalau Hijazi kata kenapa boleh tafkhim tarqiq, kita kena tengok qaf selepas tu kalau baris bawah juga baru kita baca, boleh option. Nak tebal boleh, nak nipis pun boleh. Kalau contoh tadi firqin, tapi dekat sini firqatin, beza. Okey, rijalun. Tebal ke nipis? Mesti kena tarqiq. Sebab apa? Ra tadi berbaris bawah. Bagus. Syirkun. Tebal ke nipis? Tarqiq. Sebab apa? Ra tadi mati ni. Sebab sebelum dia berbaris bawah. Mantap. Qadir. Nipis. Okey, ada jawab tarqiq, ada jawab nipis. Dua-dua betul. Kenapa dia nipis? Qadir. Ada huruf mad. Ada ya dan sebelum dia berbaris bawah. Qadir. Okey. Yang tadi kita belajar. Misr. Tebal ke nipis? Dua-dua. Tapi cenderung tebal ke nipis? Sebab apa? Sebab ra berbaris a. Mantap. Yang ni poin-poin nak kena ingat ni. Sekali lagi. Misr. Sebut. Tebal ke nipis? Yang saya baca ni. Misr. Tebal. Kenapa saya baca tebal? Sebab jawaz. Maksudnya diharuskan. Kenapa kita baca tebal? Kenapa kita lebih pilih tebal? Sebab ra berbaris atas. Tapi kalau kita baca Misr, boleh ke tak boleh? Boleh. Cuma kecenderungan tak dipilih ke arah itu. Hudallah. Tebal ke nipis? Sebab apa? Sebelum lafzul jalalah berbaris Rasulullah. Tafkhim tarqiq. Tebal. Jangan tarqiq, tafkhim. Biiznillah. Tarqiq. Sebab apa? Sebelum nama Allah berbaris biiznillah. Tak boleh baca biiznillah, salah. Qalullahumma. Tafkhim. Sebab sebelum lafzul jalalah baris depan. Yang terakhir qulillahumma. Tarqiq. Nampaknya Abu Talha dah menguasai tafkhim dan tarqiq. Masya Allah, tabarakallah. So dia dekat situ. Nak kena tahu tafkhim tebal, tarqiq nipis. Bila nak baca tebal, kalau tengok sebelum lafzul jalalah baris atas ataupun depan. So balik rumah nak ingat lagi, ajarlah anak-anak. Yang tak ada anak, menikahlah. Okey. Tayyib, kita berhenti dekat sini. Kita sambung pada bacaan Al-Quranul Karim. Hari ini kita sambung pada muka surat. Sekejap, kasih tanda kat sini. Kita sambung pada ayat 152. Mana? Pada kalimah? Kita baca tebal. Sebab ra tu sebelum dia berbaris tarqiq. Tapi ingat ra tak ada kena mengena dengan bibir, so tak perlu tak nak salah. Tarqiq. Okey, settle. Buka muka surat 69 ayat 152. Oi, Allah. Ahlan wa marhaban, ahlan wa sahlan. Tafaddal. Okey, semua dah jumpa muka surat 69 ayat 152. Bacalah Al-Quran dengan hati, jangan baca dengan nafsu. Tenang-tenang dalam pembacaan dan juga sebutan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walaqad sadaqakumullahu wa'dah إذ تحسونهم بإذنه بإذنه sahaja. La haula wala quwwata illa billah. إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر أمر macam mana? Tebal ke nipis? Pak, Ustaz pun buka buku balik. Macam mana? Amr, tebal ke nipis? Betul ya? Ra duduk dekat hujung. Betul? Ra duduk dekat hujung. Sebelum dia bertanda sukun. Dan sebelum sukun bertanda atas. Nipis. Nipis. Ke tebal? Tebal ya? Sebab apa? Sebelum ra berbaris atas. Sebelum mim berbaris atas. Sekali lagi. Wa tanaza'tum fil amr. Wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Minkum man yuridud dunya bukan yurid, tak betul. Yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Sekali lagi, wallahu dzu 1 2 3. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Okey, dot. Kita kena ingat sifat dia istitalah, dia memanjang. Jadi lidah kita ni kena jadi macam sudu. Fad. Dalam waktu yang sama dia tidak turun balik. Fad, tak betul. Fad, langgar je. Fadlin 'alal mu'minin. Sebut. Okey, barakallahu fiikum. Kita mula Abu Talha dululah insya-Allah. Walaq. Barakallahu fiikum. Terima kasih semua sudi baca dan memperdengarkan bacaan. Barakallahu fiikum. Semoga kita menjadi orang yang berani membaca Al-Quranul Karim. Walaupun kita baca tersalah, tapi sebenarnya yang kita hadir kemari itulah tujuannya. Taib. Saya baca sekali imbas, kemudian kita ambil manfaat daripada ayat 152 ini. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا
ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Baik. Jadi ayat yang kita bacakan pada malam hari ini masih lagi kesinambungannya dalam kisah peperangan Uhud. Kita dah cerita dah pada ayat yang lepas bagaimana Allah Azza wa Jalla menghantarkan rasa takut ke dalam hati Ikrimah bin Abi Jahal, ke dalam hati Khalid bin Al-Walid yang pada keduanya pada asalnya tidak lagi memeluk agama Islam. Yang mana mereka inilah di antara orang-orang yang ingin mengadakan peperangan Uhud. Makanya pada ayat 152 Allah Ta'ala nyatakan walaqad sadaqakumullahu wa'dah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya kepadamu idh tahussunahum biiznih, iaitu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Hari ini kalau kita pergi berperang, kalau kita dapat bunuh orang, so itu semuanya dengan izin Allah Azza wa Jal. Mereka bersemangat nak pergi berperang dan mereka dapat berada di dalam medan pertempuran semua dengan izin Allah Ta'ala. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr, sampai pada ketika kamu lemah dan berselisih dengan dalam urusan itu. Urusan apa ni? Di antara orang-orang yang pergi berperang dalam peperangan Uhud tu ada di kalangan mereka yang tidak dengar cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu siapa? Ahli-ahli pemanah yang berada di atas Jabal Rummah. Bukan Bukit Uhud, Jabal Rummah. So Bukit Uhud tu besar 7 km. Dekat tengah-tengah ada satu bukit kecil Jabal Rummah. Kalau orang pergi buat umrah, orang pergi haji, semua kalang kabut nak panjat bukit tu. Padahal tak ada apa-apa fadilat pun. Mungkin nak ambil zauq lah kot. Tapi gitulah, ketika saya bawa jemaah dulu, jemaah Malaysia ni pun perangai pelik-pelik juga. Kan, ada ketika tu kita semua dah naik atas bas, tiba-tiba jemaah daripada luar Semenanjung. Siapa lagi di kalangan kita yang belum lagi memijak tanah Uhud dengan kakinya tanpa alas kasut, dipersilakan untuk pijak. Satu bas turun melompat-lompat. Kita pening kepala, inna lillah. So driver bas tu, sawak tu kata, syahada, ni benda apa ni, pergi melompat-lompat ni. Kita dah pening kepala. Tu belum kira jemaah sambil melompat dengan isap rokok lagi, yang pakai telekong ni. Macam-macam je. Syahada, harap marahan. So kita kata orang-orang ini berada dalam keadaan tak tahu dan tak mengerti. Dan kalaulah kita ni benar-benar orang yang memperdagangkan agama, nescaya kita dah collect botol-botol kosong, kita isi tanah Uhud, jual 150. Nescaya orang beli. Di atas sebab kejahilan dan juga ketaksuban yang tidak ada padanya dalil dan dasar. Rugi. Baik, saya nak patah balik cerita dekat dalam ni supaya kita tak melencong ke arah jauh. Jadi, orang-orang yang berada di atas medan bukit pemanah tu, Nabi dah sebut kepada mereka, kalau kamu nampak kami menang kat bawah ni, tak usah turun. Kalau kamu nampak kami menang, kalah dekat bawah ni, tak usah turun. Kalau kamu nampak jasad kami dimakan burung pun, tak usah turun. Tapi apa yang berlaku? Kata Allah Ta'ala, wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Puncak kederhakaan kalian saat kalian melihat apa yang kalian cintai dari sudut apa? Harta dan juga peninggalan-peninggalan tu lah. Kita pun tak kena uji lagi. Kita pun tak tahu macam mana ujian. Ada waktu lagi. Saya baru ni baca dalam Riyadhus Salihin, dalam satu bab, dia panggil Babul Muraqabati. Al-Imam An-Nawawi letak dalam Riyadhus Salihin, satu bab tu dia letak bab pengawasan Allah Ta'ala. Saya pendekkan cerita hadis daripada Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Nabi SAW bercerita kepada para sahabat tentang 3 orang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Ta'ala. Pernah dengar kisah ni? Satunya kena penyakit kulit. Satu lagi kena penyakit botak, tak tumbuh rambut. Seorang lagi buta mata. Jadi Allah Ta'ala dalam lafaz Bukhari ada penambahan, Allah nak uji mereka. Jadi Allah hantar seorang malaikat ataupun satu malaikat yang hadir kepada 3 orang ni, tapi dalam waktu yang berbeza. Malaikat tanya dekat 3 orang ni soalan yang sama. Dalam hidup ni hang nak apa? Maka apa kata si kena penyakit kulit tadi? Ana abgha launun hasan wa jildun hasan. Aku nak kulit yang cantik dan warna tona sekata. Lebih kurang gitulah kot.
Tona warna sekata. Nak kulit cantik ni. Jadi dia kata, dan permintaan aku yang berikutnya, aku nak yang dahulunya orang-orang yang jelek terhadap aku, kalau tengok aku nampak macam alien ni, aku nak mereka ni rapat dengan aku. Dia jadi suka kat aku pasal kulit aku dah cantik. Jadi famasahahu, malaikat pun pegang kulit dia, cantik. Kemudian dia kata, malaikat tu kata lagi, itu apa yang kau nak sekarang. Yang kedua aku nak tanya, dari sudut harta, engkau nak harta apa? Kalau orang tanya kat kita macam tu, macam mana jawapan nanti? Nak apa sekarang ni? Kita mesti sebut dunia wa ma fiha. Tapi dia pun jawab gitu juga, tapi dengan jawapan yang berbeza. Ana uridul ibl, aku nak unta. Maka dia pun diberikan al-ibl usyara, ataupun unta yang hamil. Okey. Pendek cerita, laki ni bila dapat kulit dah cantik, dapat pula unta yang hamil, dia pun sebut ucapan ni, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkatimu atas urusan-urusan ini. So happy, tengah happy, semua pakat-pakat syukur. Orang biasa gitu, awal-awal dapat rezeki, alhamdulillah saja. Time dah dapat tu, innalillah lah. Okey, itu yang pertama. Malaikat pergi jumpa kat geng botak ni pula. Malaikat tanya, dalam hidup ni hang nak apa? Dia kata, aku nak syi'ran hasan. Aku nak rambut yang cantik, dan aku nak orang yang dahulunya tak suka kat aku jadi dekat dengan aku. Malaikat pegang kepala dia, usap botak tu, pak keluar rambut cantik. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Saya tak kata siapa-siapa ni, tapi ni nak cerita ujian ni. Kemudian malaikat tu tanya, hang nak apa dari sudut harta? Maka dia kata, aku nak bakar, aku nak lembu. Diberikan kepadanya bakaratun hamila. Bakarah lembu yang hamil. Dia pun sebut juga barakallahu laka fiha. Sama, dia pergi jumpa orang buta pula. Malaikat ni kata, dalam hidup ni nak apa? Dia kata apa? Aku nak celek supaya aku boleh tengok manusia. Malaikat pun famasahahu, celek mata dia. Malaikat tanya, nak harta apa? Aku nak kambing. So dia pun diberikan kambing yang bunting juga. Berlalu beberapa waktu, unta ni melahirkan, lembu ni melahirkan, kambing ni melahirkan, bukan 1-2 ekor, penuh satu lembah. Banyak ni. Kemudian ujiannya kala itulah Allah hadirkan lagi sekali malaikat tu, tapi datang dalam keadaan asal. Asal tu bukan asal malaikat. Asal bagaimana si kena penyakit sopak ni pernah terkena. Jadi malaikat tu pun datang dengan kena penyakit sopak ni, dia pun kata, rajulun miskin. Ni orang miskin ni, dia kata. Kemudian inqata'at biyal hibalu fi safari, telah terputus tali pergantunganku dalam perjalananku. As'aluka, aku pohon kepada engkau dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi dengan kulit kau yang sungguh menawan. Boleh tak aku minta seekor sahaja unta agar aku dapat meneruskan perjalanan? Ni malaikat. Tapi apa kata lelaki yang kulit dah cantik ni? Dia pun kata, al-huququ kathirah. Dia kata, bukan tak mau bagi, tapi keperluan terlalu mendesak. Dia bagi alasan macam-macam lah. Kawan tu nak buat kenduri ke, kambing ni, unta ni dah ada orang tempah ke. Semua dah, tak ada benda yang aku boleh dapat bagi. Kemudian malaikat tu kata apa? Ka'anni a'rifuk. Macam kita pernah jumpa sebelum ni. Malaikat main buah tu. Bukankah kau dahulunya berkulit teruk, kemudian Allah Ta'ala sembuhkan engkau, dan dahulunya engkau fakir, Allah kayakan engkau? Maka dia pun kata, mana ada. Aku jadi kaya hari ni disebabkan harta yang ditinggalkan oleh nenek moyangku. Saya jadi tak mau mengaku. Jadi malaikat kata, in kunta kadziba, kalau kau bohong, fasayyarakallah, nescaya Allah Ta'ala akan hinakan kau sekali lagi sebagaimana engkau di awal-awal dahulu. Tetap tak mau mengaku. So, assalamualaikum. Dia pergi jumpa pula yang dah ada rambut ni. So, malaikat tu kata, aku ni terputus di pertengahan jalan, orang miskin. Dengan kuasa Allah kita bertemu pada hari ini. Boleh tak aku nak minta kepada engkau seekor lembu supaya aku dapat meneruskan perjalanan aku? Pun sama juga jawapannya, al-huququ kathirah, bukan tak mau bagi. Tapi gitulah, sangkut. Semua orang dah booking lah ni tak boleh nak bagi. So soalan yang sama, bukankah dulu macam kita pernah jumpa, dulu engkau botak, kemudian Allah muliakan engkau dengan tumbuhnya rambut. Dulu semua orang tak suka kat engkau, tapi hari ni semua orang dekat dengan engkau. Tak, aku hari ni kaya disebabkan harta peninggalan nenek moyangku. Dan daripada dulu memang aku ada rambut pun. Nah, ni style tak mau mengaku juga. Jadi in kunta kadziba fasayarakallah. Kalau engkau bohong, Allah pasti akan kembalikan engkau ke zaman jahiliah, zaman hitam kau. Tak mengaku. Dia jumpa si buta tu tapi dah celik dah. Dia kata,
rajulun miskin, orang miskin ni, inqatat bil hibalu fis safari, terputus tali pergantungan dalam perjalananku, fama balagha fama balagha minni ilaika illa billah, tidaklah yang membawa aku bertemu dengan kau kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak minta satu lah, demi zat yang telah mengembalikan pandangan matamu, dialah Allah yang maha berkuasa yang menggantikan pandangan matamu, boleh tak aku nak minta seekor sahaja kambing daripadamu? Apa kata si buta yang dah celek ni? Dia pun kata, hari ini aku pasti tidak akan pernah menyusahkan engkau. Silakan pilih berapa banyak yang engkau inginkan. Dan mana yang engkau nak, silakan ambil. Mana yang engkau tak nak, sila tinggalkan. Ambillah semampumu. Kalau tangan ni boleh bawa 50 ekor, pergi bawa lah semua. Pasal ada satu lembah. Maka malaikat tadi pun kata, imsik malak, simpanlah hartamu. Fa inna mabtulitum, kalian bertiga sebenarnya sedang diuji. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat murka kepada dua orang temanmu dan Allah Ta'ala sangat ridha kepada apa yang kau dok buat. Dalam kita menempuh urusan banjir ni, teman-teman sekalian kan, tiba-tiba kita balik rumah saat lagi ni kan, kita dapat panggilan, Assalamualaikum, Eti, Ikmal, Abang Midun, ni saya ni, Ahmad. Kita pun kata, Ahmad mana satu? Ni Ahmad yang pernah dibantu oleh Abang Midun 20 tahun dahulu waktu tayar pancit ni. So Abang Midun tolong jack abang tolong jack. Lepas tu abang tanggal tayar, pasang tayar, pergi cari Petronas, isi angin pam. Time tu saya betul-betul susah bang. Tapi hari ni saya dah sangat senang lenang. Minta nombor akaun bang, saya nak transfer sikit. Contoh ni, cerita ni. Kita pun kata boleh juga, tengah-tengah banjir ni banyak orang kita nak tolong juga. Kita pun kata nah nombor akaun. Dalam otak kita paling-paling 300 kot, paling-paling 500 kot. Dia pun kata dan transfer. Kita jenis tak tengok handphone pula. Kita besok pagi nak pergi bank, pergi CIMB bank, kita pun tekan kita punya nombor PIN, 700,000 dalam akaun. Contoh ni contoh 700,000. On the way balik bawa kereta ni menggigil tak kesudah ni. 700,000. Touchdown je dekat rumah. Touchdown tu macam airport, macam flight pula. Parking je kat rumah, dapat mesej. Tenet. Makcik kita, sepupu kita kata, makcik kita baru masuk hospital, kena operate hari ni juga. Kos pembedahan RM100,000. Mana aku nak dapat Agak-agak time tu kita boleh tolong berapa? Cakap sekarang semua. Okey. Tak, ini fitrah ni nak cerita. Dalam akaun kita ada 3,000 sekarang ni. Tak payah kita cerita 700 banyak sangat. Okey, 1,000 lah. Datang orang kat bawah ni sat lagi. Bang, 2 hari tak makan bang. Banjir pula bang. Dapat RM20 jadi ya bang. Dapat beli untuk kita, dapat saya, anak-anak dapat makan jadi ya. Time tu kita benar-benar diuji. Itu musibah lah untuk dia. Tapi tetap jazak untuk kita. Tetap ada ganjaran untuk kita. Pasal kita bagi. Sebab dalam Quran kan kita dah sebut dah. Ciri-ciri orang yang Allah nak muliakan dekat dalam syurga siapa? Wallazi fi anfusihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang dalam wallet dia ni ada hak-hak yang termaklum. Untuk siapa? Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk orang yang meminta dan untuk orang yang tidak meminta-minta. Jadi ciri-ciri ahli syurga yang dimuliakan, dia tak ada pot, tak ada hal. Siapa-siapa saja datang. RM5 ke RM10 ke. Tapi orang waras dia check lah. Dah 15 kali dah minta kat aku ni. Buat beli apa pula ni. Dia pergi check lah. Kalau dah nampak beli rokok, tak jadi dah. Takkan nak bagi juga, silakan. Semoga dapat hidayah. Tak jadi, Allah sayang pula. Allah sayang. Taib. Jadi dekat sini, pemanah-pemanah tadi jatuh tersungkur sebab apa? Lihat kepada kemewahan. Awal-awal Nabi dah pesan jangan turun. Tapi pasal nampak harta, kita pun gitu. Dalam bank dapat RM50,000. Kawan tiba-tiba datang. Ustaz, saya nak kahwin. Ataupun, Ustaz, saya perlukan bantuan. RM5,000. Kita pun, al-huququ kathirah. Tiba-tiba kan. Bukan tak mau bagi. Tapi nak bayar tu, bayar ni, nak ni.
Tiba-tiba dia pun kata, ka'anni a'rifuk, macam pernah jumpa sebelum ni. Habis. Kita pun kata, tanya aku, hadis baru dengar malam ni kan. Nak ambil semua. Subhanallah. Taib. Jadi benar kata Allah, minkum may yuridu dunya, di antara kalian ada yang inginkan ganjaran dunia. Wa minkum may yuridul akhirah, tapi dalam ramai-ramai kalian juga ada yang inginkan pahala negeri akhirat. Thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum, kemudian Allah memalingkan kamu daripada mereka, iaitu kaum muslimin tidak berhasil mengalahkan mereka, sebagai pelajaran. Pasal kamu dah terlalu cintakan harta kat bawah tu, kamu pi turun juga, maka balasannya Allah tak bagi kamu menang dalam peperangan pertama tu lah. Kita tahu peperangan Uhud 2 kali kan. Yang pertama tu tak menang. Thumma sarafakum, Allah minta kamu berpaling. Allah palingkan kamu daripada mereka sebagai bentuk ujian. Tapi kok mana pun kasih sayang Allah, walaqad afa ankum, dialah Allah yang telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah mempunyai kurniaan yang diberikan kepada orang-orang beriman. Teruslah menjadi orang beriman, nescaya kita akan mendapatkan kurniaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti dekat sini insya-Allah. Keadaan tak selesa rasa sangat. Yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.